Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Jadi kita sambung perbahasan sifat yang dipuji pada sifat takut, muka surat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Maka berkata musannif Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah, dan ketahui olehmu hai sekalian yang salik, bahawasanya takut itu seperti cemati yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat, tetapi tiada sayu dia bahawa berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Kerana yang demikian itu, yakni putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala itu dicela. Bahkan apabila bersangatan takutnya, hendaklah mencampur ia akan dia dengan harap akan rahmat Allah Ta'ala. Lagi kata Syekh Abdul Qadir dalam perbahasan takut, ada bulan yang lepas kata Syekh Abdul Qadir, takut itu yakni yang diumpamakan ataupun cara bagaimana kita nak mendatangkan takut ada dua cara. Yang pertama, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni kita memandang kepada orang yang takut sebagaimana seorang anak yang takut ia kepada ular sebab daripada melihat ayah dia yang takut dan gemetar apabila melihat ular. Itu kaedah, cara kata dengan Syekh Abdul Qadir bagaimana nak menghasilkan takut. Lagi kata Syekh Abdul Qadir, takut-takut tu seperti cemeti. Itulah batang panjang tu. Yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat. Yakni bila seseorang tu dia nak menghalau ataupun nak menakut-nakutkan seseorang supaya pergi ataupun menghalau kepada akhirat, maka itulah keadaan dia. Yakni seorang tuan memberi takut akan hamba dia, maka dia akan halau, dia beri amaran. Maka kita takut akan cemeti itu kata musannif, tapi hari ni nak supaya takut tu takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tu membawa kita, bawa seorang hamba kepada negeri akhirat. Apun begitu kata Syekh Abdul Qadir, sayugia, yakni seboleh-bolehnya, semolek-moleknya, bahawa tiada berlebihan. Takut tu jangan terlampau takut sangat, bimbang membawa kepada putus asa daripada rahmat Allah. Kerana bila putus asa daripada rahmat Allah, jadi sifat yang dicela pula. Allah Ta'ala cela orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Dia putih dah daripada rahmat Allah, harap kepada Allah ni tak ada dah. Jadi musannif dia kata apa? Bersangatan takut akan Allah Ta'ala itu hendaklah mencampur, kena campur dengan takut tu akan dia dengan harap akan Allah Ta'ala. Dia kena duduk sekali, kena ada khauf dan raja. Tak boleh khauf saja, takut saja kepada Allah tapi harap tak ada.
takut daripada siksaan Allah, takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala, tapi pengharapan dia gantung harap kepada Allah Taala tu tak ada. Tak jadi. Tak jadi. Yang ni kita takut nak sekali kait dengan dia, campur dua-dua sekali, kena uli dua-dua tu, bagi duk sekali. Yang ni takut dan harap. Takut kepada Allah dan harap kepada Allah. Dan sayugia kata musannif bahawa lebih kuat takut daripada harap selama ada ia mengerjakan dosa. Adapun orang yang maksiat, kata musannif, orang yang melakukan maksiat, dia kena perbanyakkan takut daripada harap. Jangan duk gibuh harap tu besar, takut tu sikit. Lagu mana jadi? Kalau dia duk berharap banyak, takut tu sikit, takut duk dalam gulumang dalam dosa tu, lah sekali Tuhan tak ampun pun. Sebab apa? Sebab dia harap tu. Dia kata Tuhan ni rahmat dia luas, pengampunan dia tu luas. Moga-moga harap-harap Tuhan ampunlah dosa aku ni. Takut dia pada maksiat, takut dia pada murka Allah, takut dia pada balasan azab Allah, sikit hak tu sikit. Bagi orang yang buat dosa, bagi ahli ma'asi, jangan jadi lagu ni. Nak takut tu banyak. Biar takut kepada Allah Ta'ala tu yang berlebih, kata musannif, maka harap tu sikit makna di samping harap hak sikit tu, jadi takut tu banyak tu, dia usaha bertaubat kepada Allah, dia memperbanyakkan ibadat dia memperbanyak mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal takut tu banyak, harap ni sikit. Harap hak sikit ni makna tak berharap sampai jadi macam kita ni semayang tak buat, puasa lama-lama sekali. Hak bulan puasa tu pun ada puasa tak puasa. Mari tahun ni puasa nak puasa penuh. Tahun lepas ni tinggal 2-3 hari. Ke depan ni tak tahu lagi. Nak buat ibadat jadi malas-malas. Tak apalah. Pasal harap ni tinggi sangat. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Allah Ta'ala kan ampun segala dosa hamba dia. Nabi kita nanti nak bagi syafaat, yang tak ada pahala, yang tak ada kebajikan pun Nabi tolong. Aku ni rasa-rasa boleh dalam tu. Ni bahaya ni. Ni bahaya. Adapun orang yang taat, yang tiada ada maksiatnya, maka sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya. Adapun orang ada buat ibadat sedia-sedia pun tak boleh memperbanyakkan harap. Nak sama banyak. Takut 50%, harap 50%. Yang ni sama-sama. Dengan dia buat ibadat, dengan harap dia tu sama, selari. Bukannya buat ibadat langsung harap sikit dak, bukannya harap terlalu banyak ibadat sikit dak. Makna dalam usaha dia menjaga ibadat dia, dalam dia meninggalkan maksiat dia, dalam ketakwaan dia kepada Allah, dalam dia berbuat segala perintah agama, harap dia tu pun nak setara tu juga. Kena selari pergi. Jangan duk berharap pada ibadat dia pula. Satgi duk berharap tu dia kait dengan ibadat dak. Harap tu dengan Allah. Kerana kita ni Nabi SAW dah peringat dah, tidak masuk seseorang itu ke dalam syurga Allah melainkan dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadat dia, bukan dengan semayang hak kita dirikan sehari 5 waktu, bukan puasa sebulan bulan Ramadan kita, bukan sedekah kita, bukan zakat kita, bukan kebajikan-kebajikan hal lain. Gamak nanti dia dah buat kebajikan banyak, taat dia banyak, maksiat dia tak ada buat. Harap dia dengan taat dia ni lah nanti bawa dia masuk syurga dah. Harap dia apa? Harap dia dengan sifat rahim Allah, harap dia dengan sifat rahman Allah, harap dia dengan Allah, moga-moga Allah Ta'ala bagi kepada dia tu nikmat di negeri akhirat. Moga-moga Allah Ta'ala redha dengan dia. Moga-moga dengan apa hak dia usahakan ni Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala jadikan dia dapat habuan di negeri akhirat. Tu nak sama tu. Satgi duk pulung buat ibadat saja, tapi pergantungan rojak kepada Allah sikit. Tak mau. Kata Syekh Abdul Qadir, nak selari. Seperti kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, berkata ia, jika diseru
hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki. Nescaya aku takut bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Jika diseru hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki, nescaya aku harap bahawa adalah aku demikian itu laki-laki. Dan adapun apabila hampir ia akan mati, maka harap dan baik sangka dengan Tuhannya lebih utama baginya. Tu kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, dia menunjukkan bagi kita contoh tu. Contoh, yakni 50 tu nak pada harap dengan takut pada Allah Ta'ala tu nak sama banyak. Jadi kata Sayyidina Umar, jika nanti ni Allah Ta'ala seru kepada sekalian makhluk, wahai sekalian hamba-Ku, masuklah kalian ke dalam syurga kecuali seseorang. Seorang ni je tak boleh masuk syurga. Jadi kata Sayyidina Umar, aku takut. Aku takut akulah seorang yang tak dibenarkan masuk syurga tu. Kemudian kata Sayyidina Umar, jika diseru hendaklah sekalian makhluk itu masuk ke dalam neraka. Yakni kalau Tuhan seru pula sekalian makhluk bahawa masuk sekaliannya ke dalam neraka Allah kecuali seseorang. Ni seorang je tak boleh masuk dalam neraka. Kata Sayyidina Umar, aku harap aku bukan daripada seorang yang disuruh masuk ke dalam neraka itu. Bukan takut masuk neraka tu, harap. Adapun masuk ke dalam syurga, moga dia bukan seorang daripada takut dia tu daripada seorang yang tak dibenarkan masuk dalam syurga. Adapun daripada neraka, moga dia harap kepada Allah, moga dia bukan seorang yang dikecualikan daripada masuk ke dalam neraka. Nak sama tu. Adapun kata Sayyidina Umar, pada hampir matinya, maka lebih utama bagi dia tu apa dia? Harap dan sangka baik. Ada hampir dekat dengan mati, harap tu banyak dah. Pasal apa? Nak buat taat tak boleh dah. Dekat dengan nak mati ni, taat apa ada dah? Tak ada ni. Hampir kepada saat sakaratul maut, pada waktu ni harap kepada Allah dengan sangka baik pada Allah tu kena lebih dah. Kena banyak. Moga-moga ni mati ni husnul khatimah. Moga-moga mati saat ni Allah Ta'ala ampun segala dosa. Moga saat mati ni satu rahmat bagi aku. Tak ini nak ni. Tak ini. Kerana kata musannif, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Artinya, jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan. Yakni Nabi SAW sebut pada kita ni, umat dia, jangan kita ni mati dalam apa jua pun keadaan kita nak mati esok ni. Melainkan, kata Nabi, pada kelakuan membanyakkan ia orang yang nak mati ni akan sangka, yakni sangka yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tu yakni kita usaha dengan ibadat kita, kita takut daripada murka Allah, kita memperbanyakkan taat. Apabila ada bab mati ni, hampir dengan kematian, Nabi pun dah pesan kena memperbanyakkan sangka baik dengan Allah. Yang mana Allah Ta'ala juga menyebut dalam hadis qudsi bahawa kata Allah apa? Ana fi dhanni abdi bi. Kata Allah, aku pada sangkaan hamba-Ku padaku. Itu yang Nabi bila sampai pada sakaratul maut, Nabi pesan pada hamba-hamba dia supaya pada umat-umatnya supaya memperbanyakkan sangka baik kepada Allah. Sangka kita ni yakni harap kita, harap Allah Ta'ala jadikan kematian kita ni kematian yang husnul khatimah. Harap semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni daripada golongan yang diterima taubat dia. Saat nak mati dah ni, harap daripada sini moga Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala rahmati kematian kita. Kita ni daripada golongan yang Allah Ta'ala redha kehidupan kita dunia dan akhirat.
harap daripada ni Allah, pada saat tu Allah Ta'ala terima segala amal kebajikan yang telah kita lakukan di saat kita masih sihat, di saat waktu kita masih ada. Adapun saat nak mati ni, kita digalakkan, dituntut bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bahawa harap ia akan rahmat Allah dan maaf Allah Ta'ala, kerana pada ketika hampir mati itu tiada ada faedah bagi takutnya. Saat kita nak mati itu, takut kita kepada Allah waktu tu, takut kita kepada azab, takut kita kepada dosa dan sebagainya, tak ada faedah dah. Tak ada faedah dah. Nak mohon pada Allah, nak bangkit, nak buat ibadat pula pasal dia fikir azab tu. Nak memperbanyakkan ibadat dah waktu ni. Nak membanyakkan bersedekah. Waktu ni lah mari takut pada azab, nak baca Quran banyak-banyak, maka tak beri faedah dah. Tinggal apa lagi ada? Pengharapan yang besar kita yang akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersangka baik kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala ampun dosa kita. Moga-moga kita ni termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala curahkan rahmatnya sebanyak-banyaknya. Dan bahawasanya harap itu menyalahi ia akan cita-cita, dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan yang digemari pada hasilnya pada masa yang akan datang, serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya. Jadi kata musannif lagi, dia nak hurai makna raja. Jadi kata musannif, harap ataupun ar-raja dalam bahasa Arab tak sama dengan cita-cita, yang disebut sebagai umniyah ataupun amani. Cita-cita ni makna angan. Makna apa beza pengharapan, yakni harap, raja dengan cita-cita? Kata musannif, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, harap itu dia? Bergantung hati dengan yang digemari. Hati kita ni ada gantung. Dengan apa hak kita nak? Nak redha Allah. Satu. Nak pada redha Allah tu, hati gantung pada situ. Yang pada hasilnya pada masa yang akan datang, hak lagi akan datang tu, nak syurga Allah, nak redha Allah, nak keampunan Allah. Maka dengan harap tu berserta usaha. Kena ada usaha. Tu makna harap. Itu makna raja. Yakni kita takut kepada balasan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harap Allah Ta'ala redha. Harap tu, harap Allah Ta'ala bagi keampunan, harap Allah Ta'ala bagi syurga, maka kena serta dengan usaha. Ni duk takut pada neraka, takut pada azab Allah, harap tu hambuh kita dalam syurga, harap kita dapat keampunan Allah, tapi usaha nak islah diri tak ada. Usaha nak bertaubat, usaha nak perbaiki diri, usaha nak hampirkan diri pada Allah, usaha nak mendapatkan keampunan Allah tak ada. Hak tu nama dia bukan harap, itu cita-cita. Jadi angan-angan. Itu masuk dalam umniyah, yakni harap tanpa usaha. Itu tak nama raja. Dalam bahasa Melayu ni dia panggil harap juga. Cuma yang tu tak ada usaha. Maka bila tak ada usaha, kita sebutnya cita-cita, angan-angan kosong lah. Itu kata musannif. Seperti perumpamaannya, mereka yang menajak mereka itu akan sawah dan menanam ia padanya akan padi, maka harap ia akan mendapat padi pada ketika mengetam. Dan bahawasanya cita-cita itu, jadi kata musannif, usaha yang dimasukkan ke dalam harap tadi ni seumpama seorang petani yang mana dia ada sebidang tanah ni, makna dia ada sawah, maka dia tanam padi. Dah dia tanam padi, dia menajak sawah, dia tanam padi, maka dia mari harap supaya nanti pada musim mengetam nanti dia ada padi. Makna usaha ada tak? Usaha ada tak?
Dia buat dah usaha dia. Dia menanjak sawah, dia menanam padi, kemudian baru dia harap moga nanti musim mengetamnya dia adalah hasil daripada padi dia tu. Dan bahawasanya cita-cita itu bergantung hati dengan yang tersebut, yakni gantung hati juga dengan apa hak dia gemar tu, dengan tiada berusaha pada menghasilkan yang digemari itu. Tapi usaha tak ada. Duk nak nampak tu, nak Tuhan bagi tu, makna harap Tuhan bagi tu, moga Tuhan bagi tu bagi ni. Tapi usaha nak lagi dapat apa hak dia nak tu tak ada. Seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi. Serupalah juga dengan orang hak nak padi ni pada musim mengetam, tetapi kata musannif tiada menanam padi. Padi tak tanam. Usaha tak ada. Menajak sawah pun dah, menanam pun dah, tiba-tiba mari musim mengetam dia duk harap dia ada padi lagu orang lain juga. Tu panggil cita-cita. Bukan raja. Jadi usaha ni kita usaha buat ni pasal apa? Pasal kita takut daripada siksaan, daripada azab Allah, takut daripada murka Allah. Maka kita usaha perbuatkan segala kebajikan-kebajikan. Moga-moga tu mari harap tu, moga Allah Taala bagi keampunan. Moga kita dapat daripada yang disebutnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ada takut pada azab Allah, takut pada Allah ni, takut pada balasan siksa Allah, usaha buat kebajikan, usaha buat ibadat turut perintah dia, maka kita harap raja, yakni harap kepada Allah, moga Allah Taala bagi kepada kita keampunan, Allah Taala curahkan pada kita rahmat. Itu baru kena. Takut yang selari dengan takut itu harap. Adapun loni ni, kalau kita duk rasa kita duk nak tu nak ni daripada Allah, tapi usaha kita tu tak ada, maka tahulah kita ni, kita bukan duk harap dengan Allah ni, tapi duk bubuh apa? Duk tanam cita-cita kosong dah. Pasal apa semayang jarang-jarang, kena Allah Ta'ala pun dok. Tapi bila tanya, nak tak masuk syurga Allah? Nak lah, siapa dia tak mau masuk syurga? Kan? Tanya nak tak nanti ni kalau Allah Ta'ala bagi pilihan nak masuk syurga neraka? Nak syurga lah kata. Duk jawab mudah. Tapi duk tengok semayang tak sedar. Puasa duk culah pasti hitam tiap-tiap tahun. Sedekah jarang-jarang, zakat tak mau bayar, duk lari sedia. Ni orang yang hanya bercita-cita. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada ia berkahwin. Serupalah juga. Umur 40 dah. Aku ni nak lah anak, teringin nak anak, tengok apa ada anak seronok lah. Dia kata boleh main dengan budak, senyum hati aku senang. Kita nak kata apa kat dia? Padan dengan mu lah. Tak nikah nak boleh anak, mai ke mana? Jadi nak anak, jalan dia tu sebab dah Tuhan bagi jadi nak anak dengan nikah lah. Makna kena kahwin. Maka dengan berkahwin tu lah dia panggil usaha. Usaha. Maka dah kahwin, moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita zuriat, boleh anak. Ni duk anak-anak, Allah bagilah aku anak, moga-moga bolehlah aku anak. Tiap-tiap malam duk nak anak, duk harap Tuhan bagi anak. Nak boleh ke mana? Kahwin dah. Ada nampak macam dia ni. Nabi Isa lahir tak ada ayah. Payahlah. Jenis lagu tu kan. Kerana perbezaan yang tersebut, berfirman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya bahawasanya mereka yang beriman, yakni beriman kepada Allah, dan mereka yang berpindah, yakni mereka yang berhijrah, yakni Allah Ta'ala maksudkan daripada sahabat yang berada di bumi Makkah Al-Mukarramah kemudian berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Bukan kita ni. Daripada negeri kufur kepada negeri iman, dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggikan agama Allah Ta'ala. Maka kata Allah, bermula mereka itu harap akan rahmat Allah Ta'ala. Tu orang yang harap akan rahmat Allah tu. Makna dia beriman kepada Allah, dia sanggup meninggalkan, ini ada sacrifice, pengorbanan. Bila mana Allah Ta'ala mendatangkan perintah supaya berhijrah, meninggalkan negeri orang kafir ataupun negeri kufur kepada negeri iman. Ini bersama, berserta dengan Nabi SAW. Tidak hanya berpindah untuk mendiami bumi Madinah, bahkan mereka bersungguh-sungguh jahadu fi sabilillah, pada jalan meninggikan agama Allah, yakni dengan seruan jihad. Bermula daripada satu peperangan sehingga satu peperangan bersama-sama dengan Nabi SAW. Pada apa? Pada nak meninggikan agama Allah. Maka Allah Ta'ala pun kata, ulaika yarjuna rahmatullah. Ni baru nama dia orang harap kepada rahmat Allah. Sebab apa? Mereka ada usaha. Usaha pada apa yang mereka gemar. Mereka gemar apa? Mereka gemar redha Allah. Hak mereka nak ni, sahabat-sahabat ni nak redha Allah, nak Allah Ta'ala kasih, nak Allah Ta'ala sayang, nak apa lagi daripada hak ada di sisi Allah tu. Maka mereka usaha bersungguh-sungguh. Tu kata Allah, mereka berharap kepada Allah. Ni baru nama orang yang harap. Dan kata Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala itu amat pengampun lagi amat kasih sayang. Tu baru kena. Tapi kita tak. Kita baca hak awal tu, baca saja. Mari kita wallahu ghafurur rahim, baru tengok terjemah. Tengok terjemah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala ni amat pengampun. Jadi dosa aku hak banyak ni Tuhan, ampun barangkali. Sembahyang? Tak apalah, sembahyang seorang pun sembahyang kok. Usaha tu tak salah mana pun. Tapi duk nampak ni pengampun Allah hak maha besar tu. Amat pengampun, lagi amat kasih sayang. Nabi ni sayang dia ke umat dia ni, sampai patah gigi, sampai berbalak-balak atas belakang ni, berparut-parut. Para sahabat ni kena hentak dengan puak kafir tu. Setara tu kasih Nabi tak bagi malaikat humban tanah terbalik atas umat dia. Allah Ta'ala, sifat kasih Allah lagi lebuah, dia kata. Dia duk nampak kot tu. Dia nampak kot tu. Banyak dah jenis ni. Banyak hak tadi ni. Harap tu terlampau-lampau. Tapi takut tu tak ada. Usaha tak ada. Pasal apa usaha tak ada? Pasal takut tu tak ada. Jadi nak kita ni bagi selari. Kata Syekh Abdul Qadir, bagi selari. Dan ada takut, ada usaha. Maka di samping usaha, harap juga kepada Allah, biar selari jalan sama sekali. Jangan takut pergi saja, harap tinggal belakang. Ataupun harap banyak sangat, takut sikit lagu jadi tu. Nak selari. Buat semayang ni kerana apa? Kerana takut daripada azab Allah, takut daripada balasan azab Allah, takut Allah Ta'ala murka, takut Allah Ta'ala marah atas kita ni. Maka saudara, kita duduk semayang ni, harap Allah Ta'ala terimalah semayang kita ni. Moga dengan sebab semayang ni terangkat daripada dosa kita, menghilang, menghapuskan dosa kita. Bagi selari. Tu dah selesai semayang tu kan, alhamdulillah, pujian bagi Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala pilih kita ni daripada orang hak dia bagi untuk dapat rahmat dia. Rahmat dia boleh semayang ni. Bukan dengan tulang empat kerat kita boleh bangkit semayang ni. Harap dengan tulang empat kerat kita saja sendiri-sendiri, tak boleh bangkit semayang kita ni. Tu daripada rahmat Allah. Dapat rahmat dia, alhamdulillah. Baik, yang terakhir, penggan yang akhir, kata musannif, dan bahawasanya faedah bagi harap itu gemar pada menuntut akan yang diharapnya. Tu apa dia faedah bagi harap, iaitu kita gemar pada menuntut, yakni pada berusaha pada apa yang kita duk harap dapat tu.
Itu gemar. Pada harap, faedah harap, yakni bila kita ni ada harap, maka moga menghasilkan faedah dia tu apa dia? Yakni kita usaha sungguh-sungguh pada mendapatkan apa yang kita harap. Kita nak apa? Maka kena usaha sungguh-sungguh. Harap daripada redha Allah, harap daripada keampunan Allah. Maka kena gemar pada menuntut tu, yakni usaha menuntutkan apa hak yang diharap. Dan faedah bagi takut itu, gemar pada lari daripada yang takut itu. Adapun kita takut akan Allah Ta'ala, maka kita kena usaha jauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang menjadikan kita dekat dengan kemurkaan Allah. Jadikan kita ni dekat dengan asbab, dekat dengan azab Allah. Mana kita nak lari daripada tu. Tu faedah daripada takut. Bukan lari daripada Allah, tapi lari daripada kemarahan, kemurkaan Allah. Lari daripada tu, yakni dengan meninggalkan segala yang dilarang, yang ditegah oleh syarak. Dan barang siapa harap ia akan sesuatu, nescaya menuntut ia akan dia. Dan barang siapa takut akan sesuatu, nescaya lari ia daripada dia. Dan sekurang-kurang pangkat takut itu, barang yang mensebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Dan barang yang tiada mensebabkan akan yang demikian itu, maka ia pengkhabaran hati, bukan takut. Jadi kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, lagu mana nak cam, nak kenal kita ni takut tak kepada Allah. Maka kata Syekh Abdul Qadir, sekurang-kurang pangkat takut, yakni level takut hak paling rendah sekali. Bukan hak tinggi lagi ni, hak rendah, hak paling rendah sekali, level takut. Apa dia? Yakni barang yang mensebabkan ia, yakni sesuatu perkara yang mensebabkan ia akan meninggalkan dosa dan akan berpaling daripada dunia. Tu hak sekurang-kurang takut. Yang ni apa dia? Yang dia perlakukan tu, daripada pekerjaan, daripada ibadat, yang mana ibadat itulah yang jadi sebab kepada apa? Kepada dia meninggalkan maksiat kepada Allah. Ibadat tu menjadikan asbab bahawa dia ni berpaling daripada mengejar dunia, maka tu sekurang-kurang takut. Jadi setakat tu hak paling rendah. Ni kita ada dah hak tu. Dengan semayang ni kita jadi apa? Makin hari kita tak boh dah dunia ni. Kalau lagi duk semayang, lagi duk nak dunia. Ataupun kata musannif, sebab sesuatu tu kita meninggalkan dosa. Umpama semayang ni, kalau duk semayang lagi tinggal dosa. Takut nak buat maksiat. Siapa? Lagi dekat dia dengan Allah. Kerana Allah Ta'ala jadikan semayang ni, kata Syekh Daud Al-Fatani, semayang ni apa dia? Ma'din. Lombong segala rahsia-rahsia Allah. Tu semayang. Bila orang duduk dalam semayang, makna dia sedang menggali kerahsiaan Allah. Makna dia bila dia semayang dengan khusyuknya, dengan rukunnya, dengan sunatnya, dengan adab semayangnya, dia akan dapat permata, dia akan dapat belian, pasal dia duduk gali lombong. Maka bila dia dapat satu persatu dalam setiap sembahyang dia, bawa benda dia tu, bawa dia tu kepada lebih dekat kepada Allah. Bawa lebih dekat pada Allah. Ada orang yang dalam sembahyang, yakni bila dia duduk dalam lombong emas, lombong belian permata, bila dia duduk gali, dia dapat, bawa daripada dapat tu dia tinggal tak mau gali. Ada tak? Tak ada. Bila duduk boleh tu nak lagi tak? Nak lagi, mana dia akan pergi lagi dekat, lagi dalam dia kepada Allah. Bawa dia meninggalkan dunia. Tinggal dunia. Tapi kita dah ni duk nampak semayang kita ni, dunia duk tinggal lagu tu juga. Rasa apa? Kena cek semayang. Makna semayang tu tak jadi lombong lagi. Tak jadi lombong bagi orang yang kasih kepada Allah. Wa ma'dinal muhibbin. Rombongan
yakni lombong rahsia orang yang kasih kepada Allah ialah sembahyang. Sikit lagi lepas tu kita berhenti. Yang mana kata musannif, kalaulah kita ni duduk sembahyang dah, tapi kita tak berpaling daripada dunia, itu makna hati ni duduk habaq saja. Itu perkhabaran hati, bukan takut. Ada pun takut ke tak? Tak takut pun maknanya. Yang mari sembahyang ni pasal apa? Takut azab Allah. Tapi dunia dah tinggal tak? Dunia tak tinggal. Makin dekat ada dengan Allah? Tak makin dekat. Makin bertambah ada takwa pada Allah? Tak tambah. Duk kurang lagi ada. Tahulah kita bahawasanya itu kata-kata hati saja. Adapun takut, tak takut sama sekali. Tu bukan takut tu bukan takut. Bahkan bermula takut itu apabila sempurna ia, nescaya mensebabkan ia akan zuhud daripada dunia. Adapun takut, yakni kalau sungguh dia takwa Allah, dia takut kepada Allah, maka takut tadi ni akan menjadikan dia nescaya mensebabkan ia orang yang takut akan Allah zuhud daripada dunia, yakni dia akan tinggal dunia. Maka kata musannif, maka sekarang menyebut hamba, yakni kata musannif, yakni Syekh Abdul Qadir, dia akan sebut pula akan zuhud dan maknanya. Jadi pada bab yang ketiga, musannif akan menceritakan zuhud. Apa dia zuhud ni? Kita duk sebut zuhud. Zuhud ni apa dia zuhud? InsyaAllah kita sambung minggu depan. Minggu depan. Jadi habis dah bab yang kedua tentang takut. Moga-moga kita dapat ambil faedah daripada sifat takut, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni, dan kita berusahalah daripada sekalian ibadat yang kita pekerjakan hari ini, adakah kita dapat hasil daripada ibadat tu. Usaha kita duk buat dah ni. Kita kena tengok dah pula. Jadi apa dah usaha kita ni? Kita dah menajak dah sawah tadi, kita tanam dah padi ni. Adakah kita nak boleh dapat padi musim ketam tu? Nak kena tengok tu. Nak kena tengok. Kalau dah tanam dah, tapi tak ada nampak padi tu tumbuh pun, ada masalah lah tu. Mana takut tu tak tambah kepada Allah. Kena pergi tengok balik lah apa dia masalah dia tu. Makna kesuburan tanah tu lagu mana, ataupun ada penyakit takut ada binatang-binatang duk mari makan ni. Padi hak sungguh pun kita jaga, beli macam-macam racun hak mahal-mahal tu. Usaha supaya padi tu jadi elok, tambah pula vitamin pula ke atas supaya padi tu jadi padi hak besar, hak panjang. Kalau boleh nak tanam beras padi biasa ni, nak bagi jadi basmati kalau boleh. Punya nak setara tu. Supaya musim ngetam tu boleh padi hak elok. Jadi kita perhatilah ibadat kita ni lagu mana. Takut kita pada Allah ni bawa kita tinggal pada dunia ke tak? Mudah nak macam lagu tu lah kata Syekh Abdul Qadir. Makna kalau kita sungguh takut pada Allah, lama kelamaan kita akan sikit demi sikit tak mau pada dunia ni. Tu cap dah bahawa sifat takut kita tu sedang memekar dalam hati kita ni. Dia makin hari makin besar, makin mengembang. Sebab kita boleh tengok bahawa kita makin hari kita meninggalkan dunia. Adapun duk buat juga takut ni pada Allah ni, duk kata ada. Tapi dunia tak boleh nak tinggal. Rasa payuh lagi nak tinggal dunia. Macam duk dekat lagi dengan dunia ni, makna hak tu hati punya kata-kata kosong sajalah. Duk habaq saja kata, hai takut Allah, takut Allah, takut Allah. Muhung lah kata. Mudah kata muhung lah. Kita ni duk muhung diri kita sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada anda sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu.